Segmen Islam itu indah. Sabang Rabu kita ke udara berkongsi tajuk-tajuk yang dapat kita kaitkan dengan kehidupan seharian kita. Dan tetamu tetap saya, kita ada Ustaz Fahrul bin Muhammad Joy di Konti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih ke Konti. Sama-sama Siti. Kita nak sembang-sembang hari ini dengan pendengar. Tajuk kita mendapat manfaat dari ilmu, ya. InsyaAllah. Kita pernah dengar, ya, nak kejayaan, nak dunia kena ilmu, nak akhirat pun kena ilmu, nak dua-dua pun kena ada ilmu. Jadi dawan ni Ustaz, gambaran kepada keseluruhan tajuk kita apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa sirri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang dimuliakan lagi dihormati DJ Siti Rohani. Seterusnya kepada yang diraikan, yang didoakan sentiasa di dalam keampunan Allah, keberkatan Allah, para pendengar radio Hakim. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya, walaupun kita katakan seperti biasa, tetapi hari-hari adalah luar biasa. Sekiranya kita berada dan diizinkan berada untuk berkongsi dalam majlis ilmu. Alhamdulillah. Hidup tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Ya, apabila kita bercakap, apabila kita bertindak, apabila kita merasa, apabila kita membuat keputusan, apabila kita membuat penilaian, semuanya dengan ilmu yang ada di dalam diri kita. Subhanallah, sebab itu para hukama ada mengatakan satu ungkapan yang terkenal, ya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya, tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Jadi manusia ni hidupnya tidak boleh dipisahkan dengan ilmu. Hari-hari adalah hari yang kita rapat dan akrab dengan ilmu. Kerana lahir saja manusia, yang kata minal mahdi, dari buayan, ya, lahir saja manusia sudah diazankan dan diqamatkan, ya, di tangan, di telinga kanannya dan di telinga kirinya, ya, dengan qamat dan azan dan iqamah. Itu adalah pengajaran yang pertama diterima oleh seorang manusia walaupun masih di peringkat bayi, ya. Kemudian nanti apabila penghujung usia kita di saat sakaratul maut, ya, waktu yang sangat kritikal dan mana kita mau tidak mau, suka atau tidak suka, terpaksa menghadapinya, iaitu detik sakaratul maut, ya. Di sana juga kita diminta untuk terus belajar. Mana waktu itu ditalkinkan ke telinga kita kalimah syahadah, diajar kita mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Artinya dari awal kita bermula dengan ilmu, di akhir juga kita juga berakhir dengan ilmu. Jadi sebab itu salah sekali kalau ada dalam hati kita, dalam diri kita, dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, bahkan di dalam negara kita mengatakan apabila habis daripada universiti ataupun habis sekolah, habislah kita belajar menuntut ilmu. Tidak. Pembelajaran itu berterusan, ya. Kerana kita sentiasa memerlukan ilmu untuk menyuluh kehidupan kita. Al-ilmu nurun wa jahlun dhalamun. Ilmu adalah cahaya, manakala kejahilan itu adalah kegelapan. Justru dalam hidup ini disifatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya, apabila kita berada di dalam majlis ilmu, artinya kita berada di taman syurga, ya. Jadi taman syurga ni ada 3, ya. Satu taman syurga di dunia, satu lagi taman syurga di alam barzah ataupun di alam kubur, dan ketiga taman syurga di dalam syurga yang hakiki dan abadi, ya. Bagaimana kaitan antara tiga-tiga taman syurga ni, ya? Kalau sering kita berada di taman syurga di dunia ini, iaitu di majlis ilmu, insya-Allah itu boleh menjadi bekal untuk kita berada di taman syurga di dalam alam barzah nanti. Kerana apabila orang soleh, orang yang akrab dengan Allah, orang muqarrabin, apabila berada di alam barzah, iaitu di alam kubur, sudah dibukakan pintu-pintu syurga kepada mereka, ya. Hidungnya sudah terhidu haruman syurga, matanya sudah dapat memandang pandangan di dalam syurga. Itulah taman syurga di alam barzah.
Tetapi taman syurga yang ketiga iaitu hakiki dan abadi, iaitu di dalam syurga benar-benar. Jadi saya teringatlah apa yang dikatakan oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, ya, cara hidup kita menentukan cara mati kita. Cara mati kita menentukan bagaimana kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak. Dan bagaimana kita dibangkitkan di padang mahsyar kelak, itulah yang akan menentukan sama ada kita ke syurga atau ke neraka. Jadi kalau cara hidup kita di dunia ni dipenuhi, sering berada di taman syurga di dunia, itu boleh menjadi bekal apabila kita mati, kita berada di taman syurga, di alam barzah, di alam kubur. Kemudian itulah satu petunjuk yang baik untuk kita berada di taman syurga yang hakiki dan abadi di hari akhirat nanti, insya-Allah. Apabila kita mendapat ilmu, kita mendapat kebaikan. Seperti mana ayat yang dimulakan oleh Siti tadi, ya. Kita nak kebaikan bermula dengan ilmu. Sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, may yuridullahu bihi khairan wa yufaqihu fid din. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan baginya, maka dia akan faham agama. Bagaimana kita nak faham agama? Dengan ilmu lah. Jadi kalau pagi-pagi hari ini, ya, sudah terbuka ruang dan telah dilapangkan masa kita untuk mendapat ilmu, itu tandanya Allah nakkan kebaikan bagi kita, ya. Jadi insya-Allah carilah peluang-peluang untuk kita hadir selalu dalam majlis ilmu, mendengar orang yang memberi ilmu, kemudian kita mendoakan orang yang belajar ilmu, insya-Allah, ya, kita akan mendapat kebaikan. Saya ingin menegaskan ataupun memperingatkan, ya, tadi kata-kata yang sebenarnya kata-kata daripada Imam Syafi'i, Siti, bukan Al-Quran, tetapi kalau kita nak dunia, kita dengan ilmu. Kalau kita nak akhirat, kebaikan di akhirat juga dengan ilmu. Dan kalau kita nak kedua-duanya sekali, iaitu dunia dan akhirat, juga dengan ilmu, ya. Jadi semuanya kecemerlangan, kejayaan ataupun apa sahaja kebaikan yang kita inginkan dalam hidup ini kena bermula dengan ilmu. Justru dibuktikan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila menyampaikan ilmu, dia menyampaikan dengan lisannya dan dengan tindakannya, ya. Diberitakan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke masjid, dan dia melihat dua kelompok. Satu kelompok orang yang sedang membaca Quran dan sedang berdoa, satu lagi kelompok orang yang sedang berada di dalam majlis ilmu, ya. Dua kelompok, dua golongan lah. Satu golongan yang membaca Al-Quran, satu golongan orang yang sedang berdoa juga, satu golongan lagi ialah satu kelompok lagi orang yang sedang belajar tentang ilmu. Manakah pilihan yang mana Rasulullah nak pilih, nak duduk? Apakah duduk dengan orang membaca Al-Quran ataupun dengan orang yang mempelajari ilmu? Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memilih untuk duduk di dalam majlis ilmu, ya. Itu menunjukkan betapa tingginya nilai ilmu, majlis ilmu pada sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberitakan juga dan diceritakan dan dikisahkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam diberi 3 pilihan, ya. Pilihan pertama diberi harta, yang kedua kuasa, dan yang ketiga ilmu. Subhanallah, Nabi Sulaiman alaihissalam memilih ilmu, ya. Apabila baginda memilih ilmu, harta dan kuasa juga menjadi miliknya. Saya katakan tadi, ilmu ini permulaan kepada kecemerlangan dan kejayaan. Justru yang diceritakan di dalam Al-Quran, apabila dikatakan Nabi Sulaiman itu bersyukur dengan nikmat ilmu, dengan nikmat, maka Nabi Sulaiman bersyukur dengan nikmat ilmu, bukan dengan nikmat-nikmat yang lain. Ya, jadi ini menunjukkan betapa ilmu itu adalah suatu yang paling utama dan pertama untuk untuk kita mendapat kuasa ke, untuk mendapat harta, untuk mendapat kebaikan apa-apa saja. Semuanya kena bermula dengan ilmu. Baik, pada pagi ini sebagai mukadimah untuk kita berbincang dengan para pendengar ialah mengapa kita kena bincang tentang ilmu ni,
Ya. Apa justifikasi kita? Apa alasan kita untuk kita bincangkan soal ilmu? Kerana ilmu ini memang hari-hari dah kita tengok dalam segmen dalam Radio IKIM ni ya, ada saja segmen-segmen ilmu, kita membincangkan ilmu. Tetapi hari ini kita bincang lagi dengan ilmu ya. Saya rasa kita tidak perlu bosan atau jemu dengan ilmu. Kerana apa? Ada justifikasinya ya. Kerana kita sudah berada di akhir zaman, Siti ya. Kita berada di akhir zaman yang mana kerosakan pada diri, pada keluarga, pada masyarakat dan pada dunia seluruhnya sedang berlaku di hadapan mata kita. Kita sedang berada dalam era ataupun dalam zaman jahiliah yang kedua. Memang ada isyarat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ada menyatakan bada'al Islam ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'ah. Islam ini bermula dalam keadaan terasing dan terpinggir dan akan kembali terasing dan terpinggir seperti mana permulaannya. Jadi artinya Islam dulu bermula dalam keadaan bagaimana ya? Kita tengok Rasulullah menghadapi jahiliah yang pertama. Ketika itu arak, judi, zina, kemungkaran sudah berleluasa sampai ke tahap sudah menjadi budaya. Siti ya, sudah sampai ke tahap menjadi budaya. Bila dikatakan budaya, artinya sudah diamalkan oleh semua orang, majoriti manusia waktu itu, dan diamalkan setiap masa dan ketika. Jadi inilah yang dikatakan pada waktu jahiliah yang pertama tadi rupanya sudah berulang ke zaman kita sekarang. Islam berada dalam keadaan jahiliah yang kedua sekarang ya. Kembali Islam itu kebaikan, syariat Islam, akidah, tauhidnya, syariatnya sudah kembali terasing dan terpinggir semula Siti ya. Jadi kat situ kita lihat nampak bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi jahiliah yang pertama, kita sekarang ditakdirkan untuk menghadapi jahiliah yang kedua. Justru apakah solusi ataupun apakah pengajaran yang perlu kita laksanakan, perlu kita teladani untuk kita keluar daripada masalah ataupun dari cengkaman jahiliah yang kedua. Di sana saya ingin memetik kata-kata daripada Imam Malik rahimahullah ta'ala ya. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata pembaikan umat yang kemudian mesti melalui pembaikan, kaedah pembaikan umat yang terdahulu. Sekali lagi saya ulang ya. Kata Imam Malik, pembaikan ataupun bagaimana kita nak membaiki umat yang kemudian mestilah melalui kaedah kita membaiki umat yang pertama. Jadi sebab itu apabila kita menghadapi jahiliah yang kedua ini, kita kena lihat, kita kena kembali ke belakang melihat bagaimana Rasulullah menghadapi jahiliah yang pertama ya. Jadi apa kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi kaedah menghadapi jahiliah yang pertama? Kaedah itulah yang kita ambil, kita teladani untuk menghadapi jahiliah yang kedua. Berpandukan kata-kata daripada Imam Malik ya. Kalau ditanyakan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi jahiliah yang pertama, first thing first, perkara yang pertama yang dibuat oleh Rasulullah ialah dengan melaksanakan yang dikatakan budaya Iqra ataupun budaya ilmu. Sebab tu ayat Quran yang pertama ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan ya. Jadi tak suruh solat, tak suruh jihad, tak suruh infak, tak suruh haji dan sebagainya, tetapi anehnya bermula daripada bacalah. Bila kita katakan bacalah, ia berkaitan dengan ilmu. Jadi boleh dikatakan kaedah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi jahiliah yang pertama bermula dengan ilmu, maka kita apabila menghadapi jahiliah yang kedua ini juga mesti bermula dengan ilmu, ya. Ilmu itulah yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerangi kegelapan jahiliah. Ilmu itulah yang datang daripada Allah, itulah yang digunakan oleh Rasulullah untuk berdakwah dan untuk mentarbiah, memberi kesedaran, memberi kefahaman, memberi penghayatan dan akhirnya memberi kepimpinan umat Arab jahiliah itu keluar daripada kegelapan jahiliah menuju kepada terangnya tauhid dan terangnya Islam. Di sanalah yang kita lihat apabila menerima Islam, maka
umat Arab jahiliyah yang begitu hina sebelumnya sudah menjadi mulia, ya. Seperti mana kata Saidina Umar, mulianya aku apabila menerima Islam, ya. Mulianya orang Arab ni bermula apabila mereka menerima Islam. Kerana apa? Islam datang dengan budaya Iqra, ya, budaya ilmu, ya, yang kita bincangkan tadi. Sebab itu di dalam Al-Quran jelas Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan bahawa diangkat beberapa darjat orang yang ada dua sifat ni. Apa dia sifat dia? Ilmu, yang kedua iman. Iman dan ilmu, ya. Minta maaf, ya. Iman yang pertama, ilmu yang kedua. Maksudnya, kalau satu bangsa tu hina, kalau diri tu hina, kalau masyarakat tu hina, kalau siapa saja hina, maka nak dimuliakan dengan iman, dengan ilmu. Dan ilmu dengan iman itu sangat sinonim. Kerana ilmu adalah jalan untuk menuju iman. Jadi sebelum berbincang dengan para pendengar pagi ini, saya ingin kembali kepada soal asas dan teras dulu, ya, sikit. Kemudian kita buka untuk kita berkongsi, ya. Bermula daripada soalan asas dan teras, iaitu apakah tujuan kita untuk mendapat ilmu? Apa tujuan kita? Yang kita belajar dulu, kita belajar ilmu agama ke, kita belajar ilmu akademik di sekolah dulu, bermula daripada tadika sampai ke universiti. Satu persoalan asas dan teras, apa purpose dia ataupun apa tujuan kita menuntut ilmu? Subhanallah, tujuan kita menuntut ilmu, Siti, ya, dan para pendengar, sangat berkaitan dengan tujuan hidup kita. Ya, tujuan menuntut ilmu sangat berkaitan dengan tujuan hidup kita. Jadi saya kaitkan begini, tujuan kita menuntut ilmu sangat berkait dengan tujuan hidup kita, dan tujuan hidup kita seperti mana yang telah kita kongsikan dalam segmen ini beberapa lama, ya. Tujuan hidup kita yang pertama adalah untuk menjadi hamba Allah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita tahu, ya. Yang kedua, tujuan hidup kita sebagai khalifah di muka bumi, ya. Jadi kita nak jadi hamba Allah, kita nak jadi khalifah. Kita nak jadi hamba Allah yang baik, dan kita nak menjadi khalifah yang memberi kebaikan. Bagaimana caranya untuk menjadi hamba Allah yang baik? Bagaimana caranya untuk kita menjadi khalifah yang baik? Subhanallah, semuanya kena bermula dengan ilmu, ya. Sebab itu kita lihat di dalam pengajaran, di dalam susun tarbiyah pendidikan Islam, Siti, ya. Kalau kita untuk menjadi hamba Allah, kita perlukan ilmu-ilmu nakli, ilmu-ilmu wahyu yang datang daripada Al-Quran dan Sunnah, ilmu-ilmu yang datang daripada Al-Hadis. Ini adalah ilmu nakli, ataupun yang dikatakan dalam bahasa Inggeris revealed knowledge. Ilmu dari datang daripada Al-Quran dan daripada Al-Hadis. Kemudian dipecahkan oleh para ulama menjadi ilmu tauhid, ini untuk menyuluh keyakinan kita. Kemudian ilmu syariat, ini untuk menyuluh perlakuan lahiriah kita. Kemudian ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak untuk menyuluh soal hati kita, ya. Jadi untuk jadi baik sebagai hamba Allah, kita perlu ada ilmu agama ataupun ilmu wahyu. Ini yang dikatakan ilmu fardu ain ni, yang kita belajar dulu, taharahnya, bagaimana ambil wuduk, bagaimana bersuci. Itu dalam tauhidnya kita kenal Allah, apa sifat yang wajib Allah, apa dia sifat yang mustahil, apa sifat yang harus bagi Allah, begitu juga sifat yang wajib bagi Nabi, apa yang harus dan apa yang mustahil. Jadi ini semua adalah ilmu untuk menjadikan kita baik sebagai hamba Allah. Tapi tak cukup begitu, kita perlu ada ilmu yang kedua, iaitu bagaimana kita nak menjadi khalifah yang memberi kebaikan. Di sini kita perlukan ilmu akli. Tadi nakli, sekarang akli. Ini ilmu yang dikatakan acquired knowledge. Ya, ilmu ini yang kita belajar dulu, ilmu tentang ekonomi, tentang matematik, tentang chemistry, tentang biologi, tentang yang dikatakan ilmu fizik dan sebagainya, ya. Ilmu-ilmu ini bertaraf fardu kifayah, ya. Jadi ilmu-ilmu ini penting, kedua-dua ilmu ini, ya. Tanpa ilmu fardu ain kita tak boleh jadi baik sebagai hamba Allah. Tanpa ilmu akademik kita tidak boleh memberi kebaikan sebagai khalifah. Jadi yang boleh dipisahkan hanya apabila kita mempelajarinya. Boleh kita pisahkan, ini ilmu agama, ini ilmu dunia, ataupun ilmu yang dikatakan ilmu akli, ya. Tetapi dalam implementation dia, dalam kita pengamalan kita, dalam nak merealisasikan ke tengah umat, ilmu ini mesti diletakkan secara integrated, bersepadu.
tidak boleh dipisahkan. Jadi ilmu nakli dan akli ini perlu disatukan, perlu disepadukan supaya kita dapat menjalankan tugas yang bersepadu juga ataupun peranan yang bersepadu untuk jadi hamba Allah dan untuk menjadi khalifah yang memberi kebaikan. Jadi itulah tujuan kita bentuk. Tanpa ilmu kita tak boleh jadi baik, dan tanpa ilmu juga kita tidak boleh memberi kebaikan. Jadi untuk kita melaksanakan peranan kita, tujuan hidup kita, perlu ilmu yang dikatakan ilmu agama, dan juga yang kedua yang ilmu datang daripada akal. Ya, itulah hakikatnya. Namun ilmu akal ataupun ilmu nakal semuanya datang daripada Allah, hakikatnya begitu ya, insya-Allah. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk kita mengundang perkongsian dengan para pendengar kita, insya-Allah. Baik, kita buka sekarang ya Ustaz dan para pendengar untuk anda interaksi bersama dengan Ustaz Fahrul di Konti. Ada 3 cara. Yang pertama, boleh telefon kita di talian 03-6205-1500, atau cara kedua anda boleh SMS ya, typekan IKIM, caratkan soalan anda dan hantar ke 39111. Cara ketiga melalui FB kita, Facebook, anda boleh like di ikim.fm. Terus saja Ustaz kepada yang bertanya di FB kita. Antara yang terawal ini, ramai yang seronok mendengar perkongsian pagi ini. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, soalan yang nak kita raikan daripada pendengar kita saat ini daripada kiriman Kamsiah Sabki kata, saya berusaha menimba ilmu supaya di sekeliling saya adalah kawan-kawan yang berdamping dengan saya kerana ilmu, bukan kerana harta, pangkat dan kuasa. Kerana jika mereka mengajar harta dan sebagainya, mereka pasti tak kawan lama dengan saya. Kadang-kadang setengah orang ni Ustaz, kita nak pancing orang, kita kena ambil hati, belanja makan, bagi dia hadiah ya. Tapi takkan nak bagi hari-hari pokai kita ya. Tapi hari yang tak bagi hadiah tu, dia macam jauhkan kita. Jadi macam mana pula Ustaz? Ya, terima kasih Wan atau saudari Kamsiah ya. Kita yang paling berharga ya, kita akan berikan kepada orang yang paling kita hargai. Jadi kita akan bagi sesuatu yang sangat berharga kepada orang yang kita ingin hargai. Jadi kalau kita menurut ajaran Islam, yang kita kata yang paling berharga ialah ilmu. Ya, seperti mana kita kata Nabi Sulaiman tadi ya, harta dan kuasa, pilih ilmu ya. Jadi sebab itu kalau kita nak belanja, kita katakan kita nak belanja saja untuk mengambil hati orang datang kepada dekat kita, kita akan kehabisan harta, duit. Bukan kita kaya, tapi kalau orang kaya pun akan habis juga ya. Sebab kita bagi. Ini berbeza kata Sayyidina Ali kata, harta itu apabila dibelanjakan makin habis, tapi ilmu apabila disampaikan bertambah. Ya, itu satu. Yang kedua, bagaimana umpan, begitulah ikan yang kita dapat. Contohnya ya, kalau minta maaf saya alih ke lain kalau kita mengumpan, orang wanita mengumpan untuk mendapat perhatian lelaki dengan kecantikan, dia akan dapat minta maaf buaya darat lah ya. Dia umpan kecantikan, dia akan dapat lelaki yang macam tu lah. Kalau dia mengumpan lelaki dengan harta, dia akan dapat lelaki yang memang nak mengikis harta dia. Bagaimana umpan, begitulah ikan yang kita dapat ya, Siti ya. Begitu juga kawan kita ya. Kalau kita umpan ataupun kita nak mengeratkan, saya guna umpan minta maaf ya, itu sebagai satu analogi saja. Kalau kita nak orang rapat kita dengan duit kita, kita akan dapat orang yang memang nak duit sajalah ya. Jadi orang yang berkawan kerana duit ni, yang mana ini takkan kekal lama. Tapi kalau orang tu tertarik kita dengan ilmu dan kita memberi ilmu sentiasa, insya-Allah sahabat-sahabat yang baik yang suka pada ilmu tu yang akan datang dengan kita. Selalunya ilmu ini, saya dah katakan, ilmu ini jalan menuju iman. Orang yang serius dengan iman, orang yang serius dengan ilmu juga. Jadi orang yang beriman ni, iman itu sangat berkadar terus dengan kasih sayang. Artinya orang yang paling beriman, dia yang paling tinggi kasih sayangnya ya. Dan orang nak beriman perlu ada ilmu. Jadi apabila kita menggunakan ilmu sebagai perantara untuk mengikat hati kita, artinya kita akan dapat orang beriman dan orang berkasih sayang. Yang itu yang dikata sahabat yang sejati dan hakiki. Jadi saya rasa berterusanlah kita menabur ilmu untuk mendekatkan orang, walaupun kadang-kadang kita tak ramai yang datang kepada kita berbanding kalau kita buat kita gunakan harta, kita gunakan kedudukan, tetapi kita akan dapat sahabat yang setia ya. Sahabat ni elok kalau ramai,
Tapi kalau tak ramai pun tak apa, asalkan setia. Tak guna kalau ramai tapi satu pun tak setia, ya. Yang semua kaki pisau cukur semua dan sebagainya, kita tak mau, ya. Biar sebab tu yang kata ini katakan, kalau kita baik kita akan menarik orang baik kepada kita. Kalau kita berilmu, kita akan tarik orang yang cinta ilmu dengan kita, insya-Allah. Seterusnya Ustaz Muhammad Gunawan. Okey, terima kasih Ustaz Gunawan yang turut mendengar saat ini. Okey, mohon pencerahan berkenaan antara sahabat kami belajar iman kemudian kami belajar Al-Quran. Ya, ini penting. Kalau dikatakan iman dengan Al-Quran. Al-Quran itu merujuk kepada ilmu, ya, dan juga iman itu yang merujukkan kepada apa yang ma waqara fil qalbi, apa yang ada di dalam hati, ya. Seharusnya begini, ya, kalau kita lihat kepada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dikatakan bermula dengan Iqra tadi, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila terima ayat Iqra tu, lantas baginda terus menyampaikan, kerana sifat seorang rasul ialah menyampaikan risalah. Sifat seorang nabi ataupun menyampaikan nubuah itu ialah menyampaikan berita-berita yang datang daripada Allah, berita-berita langit yang datang daripada Allah. Subhanallah, ya, ayat-ayat Quran ini akan menambah keimanan daripada para sahabat. Dididik lagi dengan pribadi-pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, tentang teladan-teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Jadi kalau dikatakan iman dulu kemudian ilmu, ataupun ilmu dulu kemudian iman, subhanallah, ini satu soalan yang macam orang kata macam sukar kita nak memberi yang mana dulu, ya. Yang penting dua-dua. Sebab dengan ilmu datang daripada Al-Quran itulah sahabat-sahabat beriman. Dengan iman mereka lah mereka terus belajar ilmu, ya. Jadi bagi saya begitu. Tetapi ini asasnya ilmu-ilmu yang lebih tinggi daripada itu, ilmu-ilmu yang lebih tinggi. Asas-asas iman tu memang ilmu yang asas, tak boleh tidak, tentang rukun iman yang 6, kemudian rukun Islam yang 5, ini ilmu-ilmu asas. Tetapi ilmu-ilmu yang datang kemudian itu, ya, saya menegaskan bahawa memang kena bermula dengan iman. Sebab itu dalam Al-Quran juga yang dikatakan meninggikan darjat orang yang beriman dan berilmu, ya. Itu yang saya katakan. Minta maaf ustaz yang bertanya tu lebih arif lagi daripada saya, tetapi apabila saya tengok hayatus sahabah, kisah-kisah para sahabat, memang begitulah. Rasulullah mendidik iman para sahabat dengan apa? Dengan mujahadahnya, dengan kesusahan berdakwah, dengan suka menyampaikan. Subhanallah, para sahabat Rasulullah tidak kita macam kita nak dapat banyak ilmu kemudian baru nak berdakwah. Tidak, mereka tahu satu sampai satu terus. Kerana mereka dapat ilmu tu terus sampaikan, dengan menyampaikan tu ada ujian-ujian yang mereka dapat, ada sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala campakkan ke dalam hati mereka sebagai anugerah untuk menyampaikan ilmu. Sebab itu dikatakan selalu di dalam mana-mana disiplin pendidikan, dia kata cara belajar yang terbaik ialah dengan mengajar. Cara belajar yang terbaik ialah dengan mengajar. Jadi itulah yang saya kata, cara menambah iman yang kuat ialah kita dengan menyampaikan iman itu, dengan menyampaikan ataupun berdakwah kepada iman itu, ya. Simple saja, Siti. Kalau seorang tu dah azan, azan tu untuk menyuruh orang solat, betul? Muazzin kan, dia azan, dia ajak orang solat, betul? Yang pastinya dia pasti solat, betul? Takkan dia azan saja kemudian dia tak ada pergi bersalat. Bila dia mengalunkan azan, pasti dia sudah orang yang dengan sendirinya secara automatik dia orang yang solat. Jadi begitulah, apabila kita menyampaikan kebenaran, insya-Allah kebenaran itu akan bertapak di hati kita. Jadi itu sajalah, ya. Pada satu-satu keadaan, iman insya-Allah bermula dulu sebelum kita mengajar ilmu yang banyak, ya. Seterusnya Azma Nisa bertanya, Ustaz, apa pandangan Ustaz tentang meniru dalam peperiksaan? Bagaimana hasil ilmu yang diperoleh tu? Hasil ilmu meniru tu, Ustaz? Subhanallah, ni soalan ni walaupun nampak mudah, tetapi dia ada implikasi yang banyak, ya, meniru dalam peperiksaan, ya. Jadi sebelum kita cakap tentang ilmu meniru tu macam mana perbuatannya, tetapi peperiksaan itu sendiri, ya, di dalam disiplin ilmu Islam, ya, kita dapat ilmu, kita nak amalkan. Dan kalau kita tak tahu, kita boleh bertanya. Kalau kita tak tahu, kita boleh
sentiasa meningkatkan merujuk kepada kitab balik lah. Kalau kita tak tahu, kita merujuk balik kepada kitab untuk kita amalkan, atau merujuk kepada Al-Quran ataupun kepada Al-Hadis, ya, apabila kita tidak tahu. Tetapi di dalam peperiksaan berbeza, Siti, ya. Di dalam peperiksaan itu seorang itu dikendaki diuji sejauh mana ilmu yang sudah dipelajarinya, ilmu yang sudah dihayati itu dapat dikeluarkan semula, ya. Jadi ada input dan kemudian ada output. Nak tahu apakah input itu ada atau tidak, kena ada output. Sebab itu peperiksaan itu menguji kita. Waktu itu kita tak boleh tengok kitab lagi, kita tak boleh tengok Al-Quran lagi, kita tengok apa yang dikendaki, dalil kepada perkara ini, kita kena keluarkan dalil daripada Al-Quran. Apa hadisnya, kita keluarkan hadis. Kata imam ini, secara ini istinbatkan hukum macam ni. Ini dalam bentuk yang dikatakan ilmu nakli tadilah, ya. Di yang mana ilmu nakli ni ada juga sistem peperiksaannya sendiri, ya. Kita nak dapat kata syahadah ataupun kita nak diiktiraf ilmu itu sehingga kita dapat menghafalnya, dapat memahaminya, menghayatinya dan menyampaikan, kebolehan menyampaikan datang daripada sanad-sanad ini, perlu juga diadakan satu cara untuk menguji apakah kita sudah mampu untuk menyampaikannya. Itu satu. Tapi kembali kepada di dalam peperiksaan ini, boleh ke kita tiru? Jawapannya, tepuk dada tanya hati sendiri, memang dah tak boleh lah. Satu yang bertentangan dengan undang-undang, ya, dengan itu. Jadi ilmu, bila kita meniru dalam peperiksaan, misal kata itu sudah melanggar dua, ya. Satu, undang-undang yang dibuat oleh institusi itu di sekolah lah. Kalau dalam universiti lah, dia ada undang-undang daripada manusia, walaupun daripada manusia, tetapi apabila selaras dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita patuh, dan melakukannya adalah berdosa. Satu lagi, kita sudah tidak menjaga adab dalam kita menuntut ilmu, ya. Artinya bila kita meniru dalam peperiksaan, kita tak jaga adab kita tak jaga disiplin kita dengan ilmu, maka waktu itu minta maaf lah, saya katakan mungkin kita boleh lulus kalau tak ditangkap lah. Kalau ditangkap, habislah, ya. Tapi kalau mungkin kerana kita tak melepaskan diri, tak ditangkap dan sebagainya, tetapi kita lulus juga, tetapi minta maaf, ya, hilang keberkatan ilmu itu, ya. Hilang keberkatan ilmu itu. Ya, kita tak dapat keberkatan ilmu, artinya kita tak dapat kebaikan daripada ilmu. Ini yang saya katakan, ramai orang yang ada ilmu itu sepatutnya menjadi cahaya, tetapi sebaliknya menjadi silau kepada mata hatinya, ya. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa antara sebab-sebab yang boleh menjadikan orang itu takabur, selain daripada keturunannya, selain daripada hartanya, selain daripada rupanya, ialah apa? Ilmunya. Jadi ilmu juga boleh menjadi penghalang sebenarnya, sekiranya betul. Kita belajar dengan niat yang tidak betul, yang kedua kita dapat dengan cara yang salah, kemudian digunakan ke arah yang salah. Sebab itu Imam Ghazali mengingatkan bahawa kalau kita tahu orang tu betul-betul cinta dunia dan dia nak memperalatkan ilmu ni adalah untuk dia rakus lagi dengan dunia, maka kita tak boleh ajar dia waktu itu. Seperti mana kita bagi pisau kepada pembunuh, sebagaimana kita bagi pisau ataupun peralatan kepada pencuri yang nak kopak rumah, kita tak boleh bagi pada, sebab ilmu ini adalah senjata. Ya. Saya sampai tahap tu dia nak ajarkan untuk ilmu, Ustaz, ya. Kalau sampai dia nak menghuru-harakan dunia ni. Hana Akilah pula bertanya, sejak akhir-akhir ni Ustaz, saya lebih suka mendalami ilmu lebih kepada ilmu agama. Sampaikan kadang-kadang saya rasa kurang berminat dengan ilmu duniawi. Padahal ia juga penting, kan, Ustaz? Jadi apa pendapat Ustaz agar saya betulkan niat untuk dapatkan ilmu dunia dan akhirat secara keseluruhannya? Ya. Soalnya yang pertama, kita kena jaga niat. Niat kita ada kaitan dengan tujuan. Ya. Ada orang, minta maaf, ya, saya katanya, ada orang yang belajar ilmu tentang kejuruteraan. Ya, dia membina dengan ilmu kejuruteraan tu, dia membina jambatan ataupun dia membina jalan, ya, ataupun dia membina bangunan. Dan bangunan itu, jambatan itu dan jalan itu diguna untuk kebaikan. Maka dia mendapat pahala atas niatnya tadi untuk memberi manfaat kepada manusia lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia memberi manfaat. Jadi awal-awal
bakal jurutera ini, dia kata aku nak dapat ilmu kejuruteraan ini supaya tadi aku akan membina sesuatu bangunan ke jalan ke sebagainya untuk memberi manfaat pada orang. Niat dia betul dah. Ya, dia. Katalah seorang yang lain pula, niat ni nak belajar ilmu tauhid. Memang dia nak belajar ilmu, dia nak belajar ilmu tauhid. Tetapi dia kata macam ni, dengan ilmu tauhid ni nanti aku dapat gelaran doktor, profesor, nanti aku dapat gaji yang tinggi. Kalau daripada gaji yang tinggi itu aku boleh beli rumah, tidak ada kaitkan langsung dengan niat untuk jadi hamba Allah dan khalifah. Ada juga orang kata biar aku jadi doktor, bila aku jadi profesor dengan ilmu tauhid ni, ya, dia punya kelulusan profesor dalam ilmu tauhid, doktor dalam ilmu tauhid, tetapi jiwanya tak bertauhid. Bahkan digunakan ilmu itu untuk berbangga-bangga dan sebagainya. Nampak Jadi niatnya dah salah, walaupun ilmu agama jadi dunia. Tadi jurutera tadi niat dia betul, walaupun ilmu dia ilmu dunia tetapi sudah jadi akhirat. Jadi itu yang kita kena jaga. Itu satu Yang kedua, seperti mana saya katakan tadi, bahawa akan pincang peranan kita dalam hidup ini apabila pincang ilmu kita. Peranan kita dua ini tak dapat dipisahkan. Kita hamba Allah, kita sebagai khalifah. Kita soleh, kita musleh. Jadi untuk menjadi soleh kita perlu ilmu agama. Untuk menjadi musleh, memberi kebaikan dan memperbaiki orang lain, kita perlukan ilmu akademik tadi, dan sebagainya. Jadi sebab itu apabila kita merujuk kepada, minta maaf Siti, pada ilmuwan-ilmuwan terdahulu daripada kita, terutamanya para salafus saleh, kita tengok Imam Ghazali, walaupun dia pakar dalam ilmu agama, pada masa yang sama Imam Ghazali pakar juga dalam bidang astronomi. Kita tengok kalau dia cakap, kalau dia menulis tentang tafakur, tentang berfikir tu, kita lihat dia macam seorang saintis. Kan. Jadi dia punya pengkhususan memang ilmu agama, speciality dia, keistimewaan dia dalam ilmu agama. Tetapi pada masa yang sama ilmu-ilmu alat, ilmu-ilmu tentang sains dan sebagainya ada juga pada Imam Ghazali. Dan kita lihat juga pada Ibn Sina. Walaupun dia dikenali sebagai orang yang terlibat dalam kata specialities dia dalam bidang keistimewaan dia, dalam pengkhususan dia dalam ilmu perubatan, tetapi kita dah tahu umur dia belasan tahun saja dia dah hafaz Al-Quran. Jadi dia ada juga ilmu agama, cuma pengkhususan dia begini itu. Tetapi para ulama ni, Masya Allah, mereka tidak pernah memisahkan antara ilmu akli dan nakli. Tidak pernah dipisahkan. Ya, itu penting. Jadi inilah jawapan saya kepada sahabat tadi, tolong betulkan niat dan tujuan kita. Kalau berat pun kita tempuhlah juga ilmu agama tadi dengan ilmu yang dia kata ilmu akademik tadi, insya-Allah. Okey, Samina Abdul Kadir tanya, Ustaz, bagaimana pula kalau ada di antara individu yang mengupah orang lain untuk buat assignment untuk mereka tanpa menelaah sendiri pelajaran tu? Ya. Saya rasa tak payah kita panjang kalam pun kita dah tahu mengupah seorang itu tidak jujur, tidak amanah. Satu, dia bukan saja menghancurkan dirinya, tetapi dia telah merendahkan martabat ilmu itu juga. Dan dia juga telah menghina orang yang diupahnya. Jadi subhanallah, kita kena, kalaulah kita katakan kita misal kata ilmu agama sekalipun, apalagi ilmu-ilmu yang lain, kalau kita upah ni memang bersalahan dengan fitrah kita dan bersalahan dengan syariat itu sendiri. Okey. Eli in Danish, soalan terakhir saya raikan sebelum kesimpulan Ustaz. Okey Ustaz, saya memang sentiasa mencari ilmu, terutama dalam bidang yang saya ceburi sekarang, iaitu bidang perniagaan makanan. Hingga kan beribu-ribu bayar, dan saya suka berkongsi ilmu dengan orang lain. Apa pantang dengan kursus, sertai je lah. Tapi bila saya bagi tahu saya kena bayaran, ada kawan-kawan terus mendiamkan diri dan tak nak terus dengan saya. Jadi macam mana saya nak buat bagi ilmu yang saya dapat tu memberi manfaat kepada orang lain sebagai yang diperkatakan salah satu daripada 3 perkara yang akan dikira di akhirat nanti, kerana ilmu yang saya dapat juga kena bayar. Oh, maknanya dia nak mengajar orang jadi kenakan bayaran. Macam mana? Dia begini
terpulang kepada tahap mana kita nak amalkan. Tahap yang kita dapat secara bayar, kita belajar ilmu ni dengan ikut kursus ni, semua kursus-kursus ni ada bayaran, Kemudian kita melanjutkan, misal kata semua ada yuran dan sebagainya. Okey. Kemudian bila kita nak sampaikan kepada orang lain, pilihan dua, Kalau kita benar-benar tahap yang nombor satu ni, kita sampaikan sajalah tanpa minta bayaran. Tak apa. Kalau kita rasa kita pendapatan kita dah ada, dah apa sangat nak kedekut, betul tak? Kita boleh sampaikan dan sebagainya, kita nak dapat amal jariah, kan. Tetapi yang kedua, tak salah juga kalau kita meminta sedikit bayaran. Bukan atas ilmu itu, tetapi kaedah kita belajar ilmu itu. Kaedahnya, maksudnya ialah kalau kita tengok ilmu di dalam Al-Quran tu, ilmu tauhid, kata ilmu kimia, ilmu ini, kita tengok ini tak kira lah ilmu nakli ataupun ilmu akli, dia umpama macam satu kubah, satu bongkah emas yang besar, satu bongkah emas yang besar. Macam mana supaya bongkah emas ni boleh digunakan oleh orang lain? Caranya kita ambil bongkah tu, kita ketuk-ketuk, jadikan subang, jadikan cincin, betul, jadikan gelang, betul. Tak boleh kalau orang nak emas, kita pun bagi bongkah tu, apa gunanya, kan? Kita terpaksa jadikan dia cincin, jadikan emas, jadikan cincin, jadikan gelang, jadikan rantai dan sebagainya. Jadi ilmu tu pun begitu juga. Kalau dia dalam tu dia macam bongkah emas yang begitu besar, tadi kita ambil, kita susun dengan ini, macam tadilah kita jadi cincin, kita pun bayar, suruh orang tu nak cincin beli. Bukan harga ilmu itu, tetapi cara kita menyusun, kaedah kita simplified, ataupun orang kata yang sekarang ni user friendly, kita bagi dia mudah untuk dan sebagainya. Itulah yang dikata kita minta upah sekadar itu. Jadi saya rasa tak salah itu untuk kita mendapat, sebab tu ada hak cipta, ada hak cipta dan ini dan sebagainya. Kalau tak ada sebagainya. Tetapi ulama-ulama dulu, kita tengok kalau paling kaya sekali imam-imam lah, Imam Syafi'i, Imam Ghazali, mana ada hak cipta, kitab-kitab dia berterusan dan sebagainya, dicetak, kemudian terus disampaikan, dialih bahasa dan sebagainya, tak ada dapat royalty pun, tetapi nama mereka tu. Jadi pilihlah sama ada jalan yang pertama free of charge, atau yang kedua charge, tetapi charge yang berpada-pada, gitulah, jangan sampai berlebihan dan sebagainya. Betul, kalau nak free manjang susah juga, tapi jangan berlebihan. Lagipun bila kita tak free ni, orang yang menerima ilmu tu dia lebih menghargai. Dia kena keluar modal supaya dia susah sikit, supaya dia belajar menghargai. Sebab tu kata mahar bagi perempuan tu bukan nilai perempuan tu, tapi mahar tu kita menghargai. Bukan harga wanita pada mahar, tetapi kita bagi mahar tu sebagai menghargai wanita. Jadi kita keluarkan belanja sikit, bukan harga ilmu. Ilmu tak ada harga, sebab dia bernilai, tetapi kita nak menghargai pertama ilmu dan orang yang memberi ilmu itu, insya-Allah. Saya di hujung ni Ustaz, mungkin seminit dua kesimpulan berdasarkan tajuk kita. Saya mohon ampun dan maaf kepada para pendengar. Bukan sekiranya ada, pasti ada kekurangan semasa kita berbincang tentang ilmu ini. Maklumlah, ilmu ini suatu yang memang sudah lazim dibincangkan, Bila lazim dibincangkan, maka kecacatan ataupun kekurangannya semakin jelas bagi orang yang menilainya, Dan sebagai akhirnya kita diminta dalam doa kita, Siti, Allahumma zidna ilman nafi'ah. Kita minta ilmu yang bermanfaat, warzuqna fahman wasi'ah. Kita minta faham yang meluas. Jadi kita bukan minta ilmu saja yang diajar oleh Rasulullah, tetapi kita minta manfaat daripada ilmu. Kita minta bukan saja faham ilmu, tetapi faham dengan meluas. Bagaimana yang dikatakan manfaat dengan ilmu? Apakah ada mudarat daripada ilmu? InsyaAllah sekiranya ada rezeki, ada umur, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Saya akan sambung lagi perbincangan kita bagaimana mendapat manfaat daripada ilmu, insyaAllah. Dan di hujung ni ada satu soalan yang bagus, saya baca dulu, Ustaz kita simpan jawab minggu depan. Soalan daripada Saufi Daud, katanya, perlukah menuntut ilmu dengan guru yang bersanad? Bolehkah menuntut ilmu melalui buku, internet, radio dan TV dan sebagainya? Kita sampai di sini saja. Terima kasih banyak-banyak yang bertanyakan soalan, dan juga Ustaz Fahrul yang banyak berkongsi ilmu hari ini. Moga-moga ada faedah buat semua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk